Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmani binti Mamat dari kumpulan di nombor matrik 028620. Singkatan kumpulan tajuk 1 iaitu bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Definisi ijaz Al-Quran ialah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizat yang selalu diperkuatkan dengan ilmu pengetahuan. Ianya dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Pelbagai keunikan dan kehebatan terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Selain itu, ia untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Dengan itu sesuai makna ijaz, yakni kemukjizatan, iaitu melemahkan sesuatu. Kalimah mukjizat berasal daripada perkataan Arab iaitu mukjizat. Kata asalnya ialah ijaz yang bererti lemah. Dalam bahasa Arab jarang sama sekali digunakan kalimah atau rangkai kata mukjizat. Al-Quran sebaliknya digunakan kalimah ijazul Quran. Menurut pengertian umum, ialah sesuatu yang tidak mampu ditandingi. Contohnya kemukjizatan Al-Quran yang dapat melemahkan orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Padahal mereka sangat terkenal dengan pakar bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu, mereka tetap tidak dapat menandingi bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dalilnya dari firman Allah, maksudnya katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Surah Al-Isra 17:88. Pembahagian ijaz. Ijaz Al-Quran terdiri dari pelbagai bentuk, antaranya ijaz balaghi, ijaz mengenai berita ghaib, ijaz tasyri' dan ijaz ilmi. Ijaz dengan ilmu yang pelbagai seperti ijaz hibbi, ijaz falaki, ijaz geografi, ijaz tabi'i, ijaz tadbi, ijaz ilmi informasi dan ijaz lain. Kesimpulan, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmah-hikmah setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam jalani kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah. Selama 23 tahun proses penurunan Al-Quran adalah untuk menunjukkan ianya benar-benar terkawal daripada penyelewengan. Hal ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dalam kitab-kitab ulumul Quran telah dibincangkan secara terperinci mengenai tajuk tersebut, seperti kitab ijaz Al-Quran yang dikarang oleh Al-Baqilani dan Al-Syarani. Namun apa yang akan dibincangkan dengan lebih mendalam iaitu mengenai bentuk-bentuk ijaz. Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk masyhas dari segi nahwu, saraf dan balaghah. Semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pernahkah kedengaran ada yang mendakwa terdapat kesalahan ejaan atau tata bahasa dalam Al-Quran? Pastinya tidak. Inilah juga mukjizat utama Al-Quran. Buktinya hingga kini tiada makhluk pun mampu mencabar Al-Quran. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan untuk membuat dan mendatangkan sebanding Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang
sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra. Muhammad Ali Ash-Shabu dalam kitab At-Tibyan menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran seperti berikut. Susunan kalimahnya indah, terdapat uslub yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa Arab, mencabar semua makhluk untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Quran, tapi cabaran itu tidak pernah boleh dipenuhi hingga ke hari ini. Bentuk perundangan yang memuat prinsip dasar dan sebahagian memuat fikir terperinci yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia melalui setiap undang-undang ciptaan Allah, menerangkan hal-hal gaib yang tidak diketahui bila difikirkan dengan akal semata-mata, berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya. Beberapa aspek mukjizatan Al-Quran. Para ulama bersepakat bahawa Al-Quran mempunyai mukjizat bukan hanya dalam satu sisi tertentu saja. Ianya merangkumi dalam banyak aspek, lafziyah, maknawiyah dan ruhiyah. Semuanya menjadi satu kesatuan mukjizat yang manusia tidak mampu berbuat apapun di hadapannya. Terdapat perbezaan dalam menentukan berapa jumlah aspek pemujizatan Al-Quran. Penulisan dan pemikir Muslimah Mesir Fatimah Ismail dalam bukunya Al-Quran Nahrul Al-Misal lebih menekankan bahawa kemujizatan Al-Quran terdapat pada aspek rasional yang menurut Al-Quran sentiasa meniru manusia dengan menggunakan bahasa akal. Contoh paling ketara adalah ketika kaum musyrik menuntut Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat mukjizat yang bersifat material dan dapat dilihat dengan tegas. Al-Quran membalas tuntutan itu dengan jawapan yang rasional. Selain itu, Rasulullah SAW menyeru kaumnya dengan menegaskan bahawa Al-Quran bukanlah teks mukjizat yang menyempitkan akal dan budaya fikir. Bahkan ia berupaya ayat-ayat yang merupakan tadabbur dan penghayatan yang mendalam terhadap isi kandungannya. Penulis dan pemikir Mesir lain, Abbas Mahmud Al-Aqtab, lebih menghalusi kemukjizatan Al-Quran. Pada keseluruhan berfokuskan isi pengajarannya. Menurutnya, kemukjizatan Al-Quran tertumpu pada ajaran akidah yang dibawa oleh Al-Quran untuk kehidupan manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Bagi Riyad, selain terdapat pada keindahan uslub dan balaghahnya yang luar biasa, dia lebih melihat kemukjizatan Al-Quran pada pengaruh kejiwaannya terhadap bahasa bangsa Arab umumnya dan terhadap penganutnya secara khusus. Al-Quran menurutnya telah melahirkan perubahan besar dan revolusi yang dilakukan oleh mereka dengan benar dan baik. Hanal mempunyai kajian yang sama dengan Rashid Ridha, iaitu ketika mengatakan bahawa Al-Quran adalah kitab suci yang telah mengubah bangsa Arab, para penggembala binatang ternak menjadi pemimpin dan pemegang tampuk peradaban manusia. Kenyataan ini cukup menjadi bukti tentang kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran antara lain: pertama, perpaduan dan keserasian antara ungkapan-ungkapan makna, hukum-hukum dan konsep-konsep yang dibawa dan ditawarkannya. Terdapat lebih 6,000 ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Ketika ia mengungkapkan sesuatu yang hendak disampaikannya, baik tentang masalah keimanan, akhlak, hukum maupun beberapa konsep dasar tentang alam semesta, kehidupan sosial dan individu, menggunakan ungkapan-ungkapan dan penerangan yang bercorak keagamaan. Kedua, kesesuaian ayat-ayat dengan penemuan-penemuan ilmiah. Ketiga, dengan kisah tentang berbagai peristiwa yang hanya diketahui oleh yang maha mengetahui tentang alam gaib. Keempat, kefasihan kata-kata yang dipilihnya, keindahan yang digunakannya serta kekuatan pengaruh yang ditimbulkannya. Sementara itu,
Al-Syabuni mengesan tidak kurang dari 10 aspek kemujizatan Al-Quran sebagaimana berikut. 1. Susunan kata-kata yang sangat indah dan menarik, berbeza susunan yang kerap diucapkan oleh bangsa Arab. Susunan ayat-ayat yang indah menawan sangat berbeza dengan uslub-uslub orang Arab umumnya. Kekayaan dan kepadatan makna yang terkandung, tidak mungkin ada makhluk yang mampu mendapatkan ayat serupa ayat Al-Quran. Muatan ajaran tasyrik yang lengkap dan sempurna sama sekali berbeza dengan hukum-hukum buatan manusia. Berita gaib yang diceritakan tidak mungkin diketahui selain dikhabarkan melalui wahyu. Menerusi segala permasalahan manusia. 10. Pengaruhnya memberi kesan yang mendalam dalam hati para pengikutnya. Dari semua aspek kemukjizatan Al-Quran tersebut di atas, ada 3 aspek yang penulis anggap perlu dibahas secara tersendiri, iaitu kemukjizatan Quran dan aspek ilmu pengetahuan kealaman. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasan, uslub yang digunakan dan susunan serta tertib ayatnya. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang terkandung di dalamnya. Al-Ijaz ilmi, hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Quraisy Syihab mengatakan bahawa terdapat banyak kebenaran ilmiah dipaparkan oleh Al-Quran, tetapi tujuan pemaparan ayat-ayat tersebut adalah untuk menunjukkan keberkesanan Tuhan dan keesaannya, serta mendorong manusia seluruhnya untuk mengadakan pemerhatian dan penelitian demi lebih menguatkan keimanan dan kepercayaan kepadanya. Quraisy sependapat dengan Mahmud Syarifud yang mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah masalah-masalah yang al-badan. Quraisy menyimpulkan 6 perkara. Pertama, Al-Quran adalah kitab hidayah yang memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya. Kedua, tiada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ketiga, memahami hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Keempat, membenarkan atau menyalahkan teori-teori ilmiah berdasarkan Al-Quran. 5. Sebab-sebab luasnya penafsiran ilmiah adalah akibat perasaan rendah diri dari masyarakat Islam dan akibat pertentangan antara golongan gereja dengan ilmuwan yang dikhawatirkan akan terjadi pula dalam Islam, sehingga cendekiawan Islam berusaha menampakkan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Keenam, memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan penemuan-penemuan baru adalah ijtihad yang baik. Pahaman tersebut tidak dipercayai sebagai akidah Quraniyah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan bahasa. Pendapat Quraisy ini senada dengan makna Al-Qur'an yang dengan tegas menyatakan bahawa orang telah melakukan kesalahan ketika dengan menggebu mengatakan mengatakan bahawa Al-Quran mengandungi segala teori ilmiah. Apa yang dikaitkan sebagai kebenaran ilmiah pada satu saat mendatang tidak mustahil terbukti kesalahannya. Kemukjizatan ilmiah Quran tegas Al-Quran justru terletak pada motivasinya untuk berfikir. Al-Quran tidak pernah menghalang penganutnya untuk menambah ilmu pengetahuan walaupun di mana sahaja berada. Sedangkan menurut Ahmad Baitini, hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan keduniaan adalah sebagai hamba Allah. Manusia dikurniakan akal serta fikiran untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kebahagiaan akhiratnya, tetapi juga untuk bertahan hidup di dunia dan memanfaatkannya lingkungannya sebagai sumber bahan rujukan dan panduan, sehingga ia dapat memperoleh kebahagiaan di dunia sebagai khalifah yang bertanggungjawab.
Oleh itu Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia secara menyeluruh, baik untuk ilmu keakhiratannya yang penerangannya adalah di dalam sunnah Rasul.